Alright, so korang tengok tak pembentangan belanjawan 2025 minggu lepas? So, aku dengan producer aku, kita orang tengok dalam kereta kot, pakai phone. Rasa macam dah terpaling dewasa weh. Dulu tengok dah main game, nyanyi, hiburan. Sekarang tengok siapa? Tengok PMX lah, live stream. Economy Express. Subsidi, subsidi, subsidi. Tapi masalah pembahagian subsidi lembu tu memang patut diketengahkan. Okey, so Belanjawan Negara 2025 telah dibentangkan di Parlimen pada hari Jumaat minggu lepas oleh sudah tentunya our very own PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada banyak intipati menarik sebenarnya dari pembentangan tersebut, macam the return of PLKN. Good luck guys. That's an exciting one. 25 juta ringgit untuk program pemulihan akidah. Dan bermacam-macam lagi lah. Tapi sudah tentunya satu perkara yang kita suka nak cakap di Economy Express adalah berkenaan subsidi dan cukai. Like a real adult baby. Jadi semasa PMX buat pembentangan tersebut, ada satu terma yang menarik perhatian ramai, iaitu T15 ataupun T15. Okey, sebelum ni kita dah biasa dengan terma T20, M40, B40 macam aku. Jadi ada apa dengan T15? Okey, untuk kita faham T15, kita perlu rujuk semula klasifikasi yang digunakan sebelum ini, iaitu kumpulan pendapatan berdasarkan isi rumah. Okey, untuk jawapan yang versi skema, isi rumah ni merujuk kepada sekumpulan individu sama ada berkaitan atau tidak yang tinggal bersama dan berkongsi perbelanjaan untuk makanan, tempat tinggal dan keperluan hidup yang lain. Manakala pendapatan isi rumah adalah pendapatan kasar yang diperolehi oleh ahli-ahli isi rumah tersebut. Okey, kalau sebelum ni kumpulan T20 merujuk kepada pendapatan isi rumah dengan jumlah RM10,960 sebulan dan ke atas. So, adakah T15 yang diguna dalam belanjawan baru-baru ni akan ambil pendapatan yang lebih tinggi dari itu? Oleh kerana masih belum ada garis panduan yang jelas dikeluarkan oleh kerajaan, rakyat pun dah bergaduh kat media sosial. Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli pun mengeluarkan kenyataan susulan. Menurutnya, klasifikasi ini tidak akan didasarkan kepada isi rumah semata-mata, tetapi akan mengambil kira beberapa faktor lain. Rafizi menjelaskan bahawa variabel seperti lokasi, perbelanjaan asas isi rumah dan kualiti hidup secara keseluruhan akan diambil kira untuk menjadikan klasifikasi itu lebih adil. Seems like it's gonna be complicated. So, yeah, there you go. So, mereka yang earn more than 15k sebulan tu boleh chill dulu. Jangan nak mengamuk dulu. Sebab aku rasa kebanyakan yang triggered ni sebenarnya adalah orang-orang yang gaji dia 15k sebulan tapi tahu perbelanjaan asas diorang tinggi. Ya, kalau kau duduk kat Mont Kiara and then anak kau sampai 5 orang, kau rasa cukup ke 15k sebulan? Tak cukup bro, tak cukup. Jadi kita sama-sama tunggu maklumat lanjut daripada kerajaan untuk klasifikasi ini. So, back to subsidi. Kenapa T15 ni jadi big deal adalah kerana dikatakan melalui pembentangan belanjawan tersebut, golongan T15 ini tidak akan layak untuk menerima kebanyakan jenis subsidi, termasuklah subsidi minyak RON 95. So, kerajaan berniat untuk memperkenalkan sistem harga dua peringkat. Di bawah sistem ini, hanya kumpulan 15% pendapatan tertinggi yang tidak layak menerima subsidi akan membayar harga pasaran di stesen minyak. So, sekarang RON 95 1 liter RM2.05. So, kalau tanpa subsidi, dia jadi RM3.22 seliter. So, more than RM1 lebih mahal. So, kalau kita kira secara simple, Pro2 Beza full tank ada 36 liter. So, sekarang kalau nak isi full tank, kena bayar around RM73.80. So, kalau dibuang subsidi, dia jadi RM115.92, menjadikan peningkatan sebanyak RM42. So, kalau korang yang bawa kereta kerap dan sebulan korang isi minyak RM300, kalau lepas dibuang subsidi tu, korang kena isi RM470 untuk jumlah yang sama. So, banyak beza dan itu baru Pro2 Beza Mat, dan dah terpaling jimat dah. So, benda ni memang isu yang sangat sensitif dan perlu dipertimbangkan secara teliti.
So Rafizi juga menambah bahawa 85% daripada population Malaysia akan terus membeli bahan api pada harga subsidi apabila pelan subsidi bersasar dilaksanakan menjelang pertengahan tahun hadapan. So aku rasa kalau aku cakap banyak so kalau korang rasa korang dalam kumpulan pendapatan yang orang kata pertengahan dan ke bawah, tak perlu risaulah berkenaan ini. Ini hanya efek kepada golongan T15 tadi yang akan diklasifikasikan kemudian oleh kerajaan. Okey? So, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membentangkan Belanjawan Madani ketiga 2025 pada hari Jumaat memberi jaminan bahawa kerajaan akan melindungi kepentingan majoriti rakyat dalam pelaksanaan subsidi bersasar. Dengan penjimatan daripada inisiatif ini akan disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan populasi yang lebih luas. So itulah dia apa yang diujar oleh PMX. Tapi daripada keseluruhan isu ni aku rasa lepas ni confirm rakyat akan kreatif untuk mencari lubang-lubang macam mana supaya diorang tak dikategorikan dalam T15. Suami dan isteri akan duduk di rumah yang single. Register alamat lain-lain. So Economy Express minggu ini dibawakan khas oleh FXGT. So FXGT merupakan sebuah brokerage yang menyediakan platform untuk korang trade CFD alatan kewangan dan jana keuntungan. So money. So ada macam-macam instrumen kewangan yang korang boleh trade dekat FXGT seperti emas iaitu XAU USD, mata wang iaitu Forex, saham, kripto, indeks minyak dan bermacam-macam lagi. Dan kalau korang masih tak tahu macam mana nak trade dan tak ada asas langsung berkenaan trading, FXGT nak ajak korang untuk join seminar trading bersama dengan Cikgu Trading Legend Malaysia iaitu Omar Ali. So seminar ini akan berlangsung pada 2 November minggu hadapan. Korang boleh register dan tempah tempat korang sekarang menggunakan link di description. Jom kita sama-sama tambah ilmu. Mana tahu ini merupakan langkah pertama korang sebagai seorang trader sepenuh masa. So sekali lagi, terima kasih FXGT kerana menaja Economy Express kali ini. Kembali ke berita. Terima kasih orang Singapura. So, charge jalan yang dikenakan ke atas kenderaan berdaftar Singapura yang memasuki Malaysia dijangka melebihi 100 juta ringgit untuk tahun 2024, kata Menteri Pengangkutan Anthony Loke. 100 juta ringgit daripada Singapura, gila. So dalam 9 bulan pertama tahun 2024, kutipan telah mencapai 87 juta ringgit dengan jumlah 4.39 juta kenderaan memasuki Malaysia ataupun purata dia lebih kurang 16,000 kenderaan sehari. So ketika ini charge jalan RM20 dikenakan ke atas semua kenderaan berdaftar Singapura yang memasuki dari Singapura, di mana RM5 disalurkan kepada kerajaan Johor. 25%, banyak juga. So Loke berkata kementerian sedang berbincang dengan Kementerian Kewangan untuk memastikan kutipan ini disalurkan kepada Johor bagi tujuan pengangkutan awam termasuk laluan bas awam setelah siapnya sistem transit pantas ataupun RTS Link. Sehingga 20 Oktober, pihak berkuasa memeriksa 10,994 kenderaan yang memasuki Johor dengan hanya 599 kenderaan atau kurang daripada 6% yang tidak mempunyai VEP ataupun Vehicle Entrance Permit. Ini menunjukkan kadar pematuhan yang agak tinggi daripada rakyat Singapura. So, salute! So, untuk pengetahuan semua, Malaysia telah mewajibkan semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki negara ini melalui darat dari Singapura untuk menggunakan permit masuk kenderaan ataupun VEP mulai 1 Oktober yang lalu. So, VEP membolehkan kerajaan mengesan kenderaan asing yang masuk atau keluar dari negara ini. So, it's a better system lah. So, dalam masa yang sama, pemandu yang memandu kenderaan dari Singapura yang telah menerima saman trafik daripada Polis Diraja Malaysia akan diberitahu di sempadan antara negara kota itu dan Malaysia. So, menurut satu hantaran di media sosial oleh Roads Singapore, imej yang dimuat naik ke akaun Facebook tersebut menunjukkan paparan digital yang menunjukkan jumlah saman yang dikeluarkan kepada sebuah kenderaan. So, boleh nampak you have berapa banyak outstanding saman yang perlu dibayar. So menurut laporan The Straits Times, rakyat Singapura telah mengumpul
35,000 saman antara tahun 1990 hingga Jun 2024. So dengan jumlah keseluruhan 3.5 juta ringgit. Walaupun tiada tindakan telah diambil terhadap pemandu setakat ini, mereka yang telah menerima saman digesa untuk menyelesaikannya sebelum tarikh akhir 1 Januari. So, agak-agak diorang ada promosi diskaun tak? Macam tu. 50%! Gamuda mendunia! So, Gamuda Berhad melalui satu usaha sama telah memperoleh kontrak bernilai 4.3 bilion ringgit untuk membina sistem transit aliran massa ataupun MRT ZZ Donghu di Taiwan. I hope I said that correctly. So, Gamuda memiliki pegangan 75% dalam kerjasama ini, manakala dua syarikat yang berpangkalan di Taiwan, Mitech Information Technology Corp dan Dongpico Limited masing-masing memegang 15% dan 10%. So, dengan 75% pegangan dalam usaha sama tersebut, bahagian kontrak yang dimiliki Gamuda adalah bernilai 3.2 bilion ringgit. Still a huge amount. So, mungkin ada di antara penonton kita yang tak kenal atau tak tahu pun syarikat bernama Gamuda ni. Yalah, kalau duduk bawah tempurung kan. And tak tahu kenapa this news is a big deal. So, mari sini aku nak cerita sikit dekat korang pasal Gamuda. Okay, so Gamuda Berhad merupakan sebuah syarikat tempatan yang menyediakan perkhidmatan berasaskan kejuruteraan, hartanah dan juga infrastruktur. So, syarikat ni dah lama dah sebenarnya ditubuhkan, sejak tahun 1976 lagi. Malah dah disenaraikan di bursa saham sejak tahun 1992. Tapi, aku boleh jamin lah ramai antara korang yang start familiar dengan nama Gamuda, especially fresh graduate lah, tak habis semua nak apply kerja kat Gamuda. Disebabkan oleh kerana syarikat ini yang diberikan kontrak untuk bina MRT di negara kita. Yes, sebagai salah satu syarikat infrastruktur terbesar di Malaysia, Gamuda lah yang telah membina kedua-dua laluan MRT yang kita guna pakai pada ketika ini di Lembah Kelang. So, walaupun pernah ada sedikit isu lah tahun 2018. We don't talk about what happened in 2018. So, baru-baru ini juga Gamuda Berhad telah mengumumkan pendapatan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM15 bilion, termasuk hasil daripada pegangan saham dalam syarikat usaha sama bagi tahun kewangan yang berakhir pada Julai yang lalu. So, dalam satu kenyataan, syarikat kejuruteraan hartanah dan infrastruktur tersebut menyatakan bahawa pendapatan tahunan 15 bilion ringgit ini mewakili peningkatan 63% berbanding pendapatan tahun lalu. So, dengan pendapatan luar negara meningkat 3 kali ganda kepada 9 bilion ringgit daripada 3.5 bilion yang dicatatkan sebelumnya. So, lebih 50% peningkatan. That's kind of crazy. I guess the COVID slump is finally over. So, good for you, Gamuda. So, sebabkan tadi kita ada cakap pasal subsidi, mungkin ada antara korang yang berminat nak tahu pasal cukai pula. So, boleh tekan video dekat bawah untuk Economy Express edisi GST. So, jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you for watching. Achalo jawungi. Achalo.